Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam Datuk Muhammad bin Maidun, pengerusi Surau Al-Nur, yang jadi imam kita pada waktu maghrib tadi. Alhamdulillah. Yang dihormati dan dikenali saudara pengurusi Persalam, yakni Persatuan Konflik Islam Setiap Alam, Tuan Haji Muhammad Aziz, Tuan Haji Mak Aziz, pengurusi surau, wakil MSA, wakil NTP, wakil daripada sekolah, balai polis, dan mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung pada majlis forum kita pada malam ini. Kami meraihkan kedatangan hadirin semua selaku ahli waria Setiap Alam sendiri, insyaAllah. Alhamdulillah, forum kali ini melibatkan pelibatan pada semua surau yang ada di Setiap Alam, bermula daripada surau yang tertua kita, iaitu Surau Luqman Al-Hakim, kemudian Surau As-Salam, Rawdah Mukhlisin, Hidayat 7, Al-Ihsan Nusantara. Alhamdulillah, ini kali pertama forum yang kita adakan di tempat masjid kita. Inilah tempat masjid kita. Kita cuba dekatkan ahli waria kita dengan masjid kita sendiri, tempat masjid kita yang akan dibina dalam masa terdekat. Alhamdulillah, kita dapat kutipan sehingga Disember 2013 kita dapat 2.75 juta. Satu jumlah yang agak memberangsangkan bagi kutipan, dan kita telah membuat program kerjasama dengan PWS, iaitu Perbadanan Wakaf Selangor. Okey, untuk makluman tuan-tuan, Persalam, bagi yang tidak kenal lagi, Persalam adalah satu NGO yang menguruskan ehwal berkaitan dengan penduduk Islam di Setiap Alam, mengadakan pelbagai aktiviti yang telah digerakkan. Kita juga terlibat dalam projek membina masjid yang bakal siap nanti, insyaAllah. Bergantung kepada ilmu tuan-tuan jugalah, dan sejauh mana tuan-tuan berusaha untuk mendapatkan dana. Untuk memanjangkan masa, saya dengan ini menjemput Tuan Haji Mak Aziz untuk sedikit taklimat berkenaan dengan saham wakaf Selangor, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Ruslan bin Rusmi, Tuan Imam dan juga penasihat Persalam Datuk Muhammad Maidun, semua pengurusi surau-surau di Setiap Alam ini, ahli jawatan kuasa Persalam, ahli jawatan kuasa surau-surau, ahli jawatan kuasa teknikal pembinaan Masjid Setiap Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami amat mengalu-alukan kehadiran ustaz-ustaz kita yang akan memberi ilmu mereka kepada kita. Dan yang lebih penting sekali ialah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Jadi saya amat terharu dengan kesanggupan tuan-tuan datang dalam cuaca yang tidak menentu ini, semata-mata untuk memberi sokongan kepada projek pembinaan Masjid Setiap Alam ini, yang saya percaya dengan adanya majlis kita pada malam ini, maka kita selangkah lagi lebih dekat kepada menjadinya kenyataan masjid yang kita cita-citakan ini. Itulah rupa dia masjid tu, walaupun pada malam ini dia bersatu saja, insyaAllah, dengan kerjasama dan usaha serta komitmen daripada tuan-tuan dan puan-puan selaku duta Masjid Setiap Alam, kerana kita selepas ini akan keluar, kita akan keluar dalam satu gerakan untuk kita mengeluarkan duit. Masjid Setiap Alam ni dah ada, tapi dia masih dekat poket orang-orang yang kita nak kena jumpa. Dia dah ada dah, insyaAllah. Kita kena cuba dapatkan, kumpulkan dan kita bawa ke sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka
apa yang kita usahakan itu insya-Allah akan menjadi kenyataan, ya, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT apa yang kita buat ini diterima olehnya sebagai satu amal jariah, ya, dan amal ibadah insya-Allah. Jadi pada malam ini saya akan ambil kesempatan sementara tuan guru kita bersedia, sedang buat persediaan untuk naik ke pentas ni, untuk memberi sedikit taklimat berkenaan dengan dana saham wakaf Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor. Sebagaimana yang kita maklum, ya, tahun lepas kita telah melaksanakan satu kempen, ya, kempen mengumpul dana melalui saham Masjid Isti'alam, iaitu kita menggunakan kaedah 1 mencari 10, ya, pada bulan puasa, bulan Ramadan yang lepas. Sebelum gerakan tu kita laksanakan, dana masjid kita belum sampai 1 juta lagi, ya, dalam lingkungan 800,000, ya, pada tahun lepas. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama daripada semua, kita keluar dengan satu misi, 1 mencari 10, iaitu satu wakaf RM300. Kita gunakan network kita masing-masing, kita cari 10 orang, ya, 10 maknanya 300 kali 10 3,000, dan sehingga hari ini pada ujung 31 hari bulan Mac 2014, syukur alhamdulillah dana kita telah mencapai 2.8 juta, ya, selama setahun kita dah kutip 2 juta. Jadi tahun ni kita nak laksanakan satu lagi kempen yang baru, dan kita percaya dengan kita bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor ini melalui branding yang mereka dah ada, ya. Mudah-mudahan kita punya kempen kali ini lebih berkesan, ya. Kita bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor oleh kerana ada 2 sebab dia. Yang pertama, Perbadanan Wakaf Selangor dia adalah caretaker of semua wakaf-wakaf yang disalurkan ke negeri Selangor. Okey. Jadi mereka boleh menyalurkan sebahagian daripada wakaf yang terkumpul tersebut untuk masjid kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tumpang branding Perbadanan Wakaf Selangor. Oleh kerana Perbadanan Wakaf Selangor dia dah terkenal, dia dah ada nama. Yang ketiga, oleh kerana kita nak dapatkan status pengecualian cukai, oleh kerana apabila kita menjadikan masjid, dana masjid kita dana wakaf, maka dengan secara automatik, ya, dana kita ini dikecualikan daripada cukai. Itulah sebabnya, ya. Dan kita percaya melalui urus tadbir yang kemas di PWS, dana kita ini akan berada dalam keadaan yang baik, ya, dan dalam kawalan yang kita yakin, Okey. Jadi apakah kempen kita pada tahun ini, ya, melalui Perbadanan Wakaf Selangor? Kita mulakan pada malam ini, kita lancarkan pada malam ini. Yang pertama, kita ratakan tapak masjid kita ini sebagai tapak untuk kita adakan program-program kempen dana masjid kita. Okey, yang ini pelancaran. Selepas ni kita akan adakan karnival dana wakaf Masjid Isti'alam. Kita dah adakan beberapa mesyuarat. Tarikhnya lebih kurang kita nak buat seminggu sebelum bulan puasa. Oleh kerana apa? Kita nak createkan satu momentum supaya bulan puasa kita lancarkan gerakan tersebut. Okay. Dan kita telah bekerjasama dengan selebritis, ya, dan event management yang terkenal dan berpengalaman. Jadi insya-Allah jika diizinkan Allah SWT, kita akan bawa Mawi untuk sama-sama mempromosikan dana wakaf Masjid Isti'alam kita, ya, di tapak inilah seminggu sebelum bulan Ramadan insya-Allah. Kemudian kita juga telah memohon kepada MBSA supaya tapak kita ni dijadikan tapak bazar Ramadan, ya, sebagai salah satu daripada sumber pendapatan, ya, melalui sewaan tapak bazar Ramadan.
Jadi selama sebulan kita boleh gunakan tapak kita ini, kita akan sewakan kepada peniaga-peniaga ya, untuk kita dapatkan dana melalui sewaan dan juga sumbangan daripada korporat-korporat ya, daripada badan-badan korporat. Jadi seminggu sebelum bulan Ramadan kita lancarkan karnival. Selepas tu kita teruskan momentum tersebut sepanjang bulan Ramadan melalui bazar Ramadan di tempat ini, insya-Allah. Jadi mingguan ya, sepanjang malam bulan Ramadan kita akan adakan program mingguan seperti ini ya. Mungkin majlis-majlis ilmu ya, kita akan bawa selebriti seperti Ustaz Ahil Hai ya. Kita dah hubungi dan beliau juga sanggup akan datang. Dan ikon remaja Heliza ya, pun dah hubungi dan secara prinsipnya mereka bersetuju untuk datang untuk sama-sama promosikan dana kita. Semoga ya, dengan kaedah tersebut ya, jumlah yang kita ingin kumpulkan tu akan dapat kita capai dengan lebih cepat. Berapakah target yang kita nak capai dalam kempen kita pada tahun ini? Kita boleh mulakan projek masjid kita ini dengan kerja yang pertama apabila dana kita mencapai 70%. Model masjid ni kalau kita lihat mengandungi satu kompleks yang lengkap dengan dewan dan kelas-kelas Tapi kalau masjid sahaja anggaran perbelanjaan adalah 9 juta. Jadi kalau 70% kita nak kena capai 6.3 juta. Itu JAIZ punya guideline. Tapi apabila kita bekerjasama dengan PWS, Perbadanan Wakaf Selangor Perbadanan Wakaf Selangor, dia akan yakin dengan keupayaan kita untuk projek masjid ni apabila dana kita mencapai 50%. Jadi apa yang kita nak capai sekurang-kurangnya 4.5 juta. Sekarang ni kita dah ada 2.8, kita nak capai 4.5, berapa lagi? Lebih kurang 27 ke 1.7 juta ya. Saya rasa kalau tahun lepas dalam jangka masa bulan Ramadan kita boleh kutip 2 juta, insya-Allah tahun ni kita boleh capai bukan saja jumlah yang sama tapi jumlah yang lebih besar. Jadi macam mana kita nak buat? Kita juga nak gunakan leveragekan network tuan-tuan dan puan-puan. Jadi target kita satu household kali ni, satu rumah RM1,000. Okey, itu target individu. Harga saham Perbadanan Wakaf Selangor satu unit RM10. Jadi tiap-tiap orang kena cari 100 unit saham Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi 10 kali 100 RM1,000. Untuk surau, kita juga nak ambil kekuatan kita melalui surau-surau. Kita dah ada 5 surau yang aktif sekarang. Tak lama lagi kita akan dapat surau yang ke-6 dan seterusnya yang ke-7. Surau yang ke-6 ialah impian, surau impian 7. Lepas tu kita akan ada surau, dah ada pun surau Seroja, kita akan gabungkan dan kita akan targetkan tiap-tiap surau untuk cuba dapatkan RM100,000 minimum. Itu target kita, set that target. Kemudian kita juga telah membuat kita punya usaha untuk menghubungi pihak istana. Hari Isnin, insya-Allah, kertas kerja kita akan dibentangkan dalam majlis Diraja Selangor. Yang akan mempertimbangkan sama ada pihak istana akan menyalurkan sumbangan mereka ke masjid kita. Untuk makluman, kita dimaklumkan bahawa Sultan Selangor, Tuan Sultan Selangor telah mencari projek masjid yang beliau boleh menamakan atas nama beliau. Jadi kita ada salah satu surau masjid yang dipertimbangkan. Jadi mungkin selepas kita tamat program nanti kita boleh adakan solat hajat. Sama-sama kita memohon kepada Allah SWT membuka hati Tuanku Sultan untuk memilih projek masjid kita sebagai masjid yang akan dijadikan satu masjid yang mendapat dana daripada pihak istana, insya-Allah. Jadi itulah dia sebahagian daripada usaha-usaha yang kita laksanakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang begitu komited
ya, hingga kita sampai ke takat ini. Sekarang telah sampai satu peringkat yang mana kita dah boleh tenderkan projek masjid kita. Tapi kita tak boleh buat oleh kerana dana kita kurang. Kita kurang 1.7 juta untuk kita berbuat demikian. Kita nak cuba dapatkan 4.5 juta. InsyaAllah kita dapat aja melalui gerakan kita ni, kita dah boleh tenderkan ya, masjid kita ni untuk dimulakan pembinaannya, insyaAllah. Jadi kita dah lantik dekat melalui surau-surau ya, salurkan dana wakaf Selangor tuan-tuan melalui surau-surau ya. Pengurusi surau akan kendalikan dan mereka akan lantik siapa yang akan mengendalikan kutipan, yang kemudian akan disalurkan kepada hanya 5 orang yang telah diberi tauliah oleh PWS untuk menerima sumbangan, dan tiap-tiap bulan kita akan serahkan kepada pihak PWS ya. Sekarang ni kita dah berjaya menambah 2 stages dah. So insyaAllah tiap-tiap bulan kita akan sama-sama kumpulkan supaya semakin hari semakin bertambah dana kita. Jadi seperti yang kita lihat pihak AJK mengedarkan kepada tuan-tuan bag goodie bag dalam tu ada air ada sikit makanan dan ada borang wakaf Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan boleh baca penerangan ringkas berkenaan dengan dana wakaf tersebut dan mulakan usaha gerakan untuk kita menambahkan dana masjid kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi sama-sama kita dengar sedikit pesanan daripada tuan guru kita ni supaya dapat memberi ataupun menguatkan lagi komitmen dan motivasi kita untuk sama-sama bekerja demi projek masjid yang kita cita-citakan ini. Jadi sekian taklimat ringkas saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana hadir pada malam ini. Mudah-mudahan cuaca akan terus elok sampai sudahnya program kita malam-malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Tuan Haji Maksis, pengurusi pesalam. Hadirin yang dihormati sekalian, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau solat padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, yang mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang bersihkan diri mereka zahir dan batin. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, masjid adalah jantung hati umat Islam. Masjid juga disebut sebagai rumah-rumah Allah, sekaligus menjadikan pusat kehidupan umat Islam. Bagaimana sejarah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah ketika sampai di Madinah, Rasulullah buat dulu adalah membina Masjid Quba, yakni lambang pada paduan, yakni strategi Rasulullah untuk menyatukan semua golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang dapat di Madinah. Dan atas sentimen itu yang kita perlu mempercepatkan proses pembinaan masjid kita, insyaAllah. Masjid pula bukanlah sekadar untuk solat dan juga ibadat semata-mata. Masjid berperanan sebagai pusat aktiviti setempat, yang mana cuba kami terapkan di setiap alam ini melalui surau-surau di sini. Bermula dengan surau-surau sini, kita jadikan surau-surau di sini sebagai one stop center untuk semua aktiviti sebagaimana kita lakukan sebelum ini, macam permainan badminton, futsal. Akan ada ustaz di kalangan pemain-pemain, dan kita akan adakan sesi tazkirah sekurang-kurangnya 5 minit. Itu yang kita akan buat dari semasa ke semasa. Hadirin yang dihormati sekalian, mana milik kita? Apa yang menjadi milik kita? Adakah semua harta, pangkat, isteri, anak-anak, bahkan diri kita sendiri adalah hak milik total milik kita? Kita rujuk pandangan Islam berkenaan konsep milikkan harta seseorang Muslim. Ingin saya memperkenalkan barisan panel forum dan moderator kita yang hebat-hebat belaka, insyaAllah, yang akan naik ke pentas. Dipersilakan.
Bermula dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim, yakni mudir Ma'had Dakwah Al-Irsyad Muhammad Al-Fatih di Kelang. Dan kemudiannya Imam Muda Jabar. Imam Muda Jabar adalah juara Imam Muda musim ketiga. Dan moderator kita adalah Ustaz Muhammad Syukri Idris, iaitu mudir Ma'tafis Al-Iktisam di Tidak Jaya. Dipersilakan. Tafadhal mashkura ila amam. Tajuk forum kita ialah harta yang mana milik kita. Tajuk forum ni sesuai dengan lagu, kalau tak silap, Nana Mudi dulu, Ustaz Asir Ibrahim, kemudian Rabbani, mana milik kita. Apa ada masyarakat? Okey, di sebelah hujung adalah Ustaz Imam Muda Jabar, yang tengah Ustaz Uda Kasim, dan Ustaz Syukri Idris lagu moderator kita dengan sebelah saya. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Syukri Idris. Silakan. Mic check 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati majlis forum pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala az-zalimin. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iqtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang diraikan, yang berbahagia, Encik Rusdan Rasmi selaku pengerusi atau pengacara pada majlis malam ini, Persatuan Komuniti Islam Setia Alam ataupun Persalam, serta ahli jawatan kuasa mereka. Seterusnya ketua-ketua ataupun imam-imam, pengerusi-pengerusi surau, dan ahli-ahli qaryah yang turut hadir pada malam ini untuk memeriahkan dan menyemarakkan ataupun untuk menambahkan semangat membina masjid yang akan sama-sama kita bicarakan pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, insya-Allah forum kita pada malam ini yang bertajuk harta yang mana menjadi milik kita bersama. Adakah harta yang kita simpan jutaan ringgit, ataupun harta yang mana yang disebut oleh Allah atau yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bawa sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak.
Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan ahli panel kita yang ada bersama dengan saya di hadapan tuan-tuan pada malam ini. Dan Encik Roshidan telah pun perkenalkan sebentar tadi. Di sebelah kiri saya ahli panel pertama insya-Allah, itu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muda bin Kasim, yang merupakan bekas atau mantan eksekutif zakat Selangor dan sekarang merupakan pengetua ataupun mudir di Ma'had Dakwah wa Irsyad Muhammad Al-Fatih di Kelang. Dia untuk tidak melengahkan masa, Ustaz, berdasarkan tajuk yang telah dipilih untuk sama-sama kita bicara pada malam ini, maka saya selaku pengerusi atau moderator pada forum kali ini ingin terlebih dahulu minta Ustaz di pusingan yang pertama mengupas ataupun memberi penjelasan kepada ahli karyah yang hadir pada malam ini, makna atau pengertian harta yang dikira sebagai milik kita yang boleh ataupun yang dapat kita bawa sehingga kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak. Boleh Ustaz? Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat sama-sama bertemu di medan ini yang dikatakan menjadi tapak pembinaan masjid Setia Alam ni, insya-Allah. Saya rasa seronok dapat datang pada malam ini, bukan seronok kerana nak bagi forum, tapi seronok kerana diberikan suatu peranan yang boleh menyumbang dan akhir sumbangan itu nanti akan membuat terbinanya masjid ini. Ya. Jadi saya nak bagi juta ringgit memang tak ada lah. Ya. Setakat ni tak ada lah. Ya. Nak bagi ribu ringgit pun rasanya tak ada, sebab saya hanya tok guru pondok. Jadi tok guru pondok ni memang kerja tak bergaji. Jadi nak bantu dengan wang ringgit memang saya tak mampu. Tapi saya mampu bantu sekadar yang saya mampu, iaitu memberikan pandangan-pandangan ataupun sedikit motivasi yang mana mungkin tuan-tuan akan rasa terpanggil untuk menginfakkan harta ke jalan Allah. Ya. Jadi mungkin nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala panggil orang-orang yang namanya tercatat sebagai penderma Masjid Setia Alam ini. Nama saya mungkin tak akan tercatat, tetapi tuan-tuan nanti jangan masuk syurga dulu. Ya, tunggu depan pintu syurga, beritahu Allah, ya Allah, kami ni memanglah penderma-penderma Masjid Setia Alam, tetapi kami tak nak masuk syurga selagi ahli-ahli panel forum yang memberi ilmu kepada kami itu tidak dipanggil sekali untuk masuk syurga. Jadi tuan-tuan janji macam tu dulu, kalau tidak saya tak nak forum ni. Ya. Jadi nantikan saya di pintu syurga. Dan kalau saya ditakdirkan Allah boleh masuk syurga dulu, saya janji insya-Allah saya tak nak masuk syurga lagi selagi Allah tak bawa bersama dengan saya semua penderma-penderma, ya, Masjid Setia Alam ini. Kita masuk sama-sama insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya tak ada suara sebenarnya nak bercakap pada hari ini. Dah jadi macam suara Lamdi Sarip dah. Ya, tapi tak apa, saya cubalah sekadar kemampuan saya. Kalau rasa-rasa tengah-tengah tu nanti hilang suara saya berhentilah. Baik, pengerusi majlis tanya saya,
harta yang manakah milik kita? Ya, tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebenarnya kalau atas dunia ni, kita jawab atas dunia dulu. Atas dunia ni, ada ke harta milik kita? Jawapannya tak ada. Tak ada. Ya, tuan-tuan ada kereta besar, tu Mercedes besar tu, ya, tu siapa punya Volvo besar tu, siapa punya besar-besar tu, rumah yang ada tersergam indah di setiap alam ni, duit yang ada dalam bank tuan-tuan, di Switzerland Bank tu, ya, di Maybank macam-macam tu, itu siapa punya tu? Sebenarnya itu bukan milik kita pada hakikatnya, itu adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala beri pinjam sahaja. Sebab itu kita ada konsep istighraf. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran, dalam surah An-Nur ayat 33, wa atuhum min malillah alladhi atakum. Orang-orang yang berharta, berikan kepada mereka harta-harta yang Allah Ta'ala tinggalkan kepada kamu. Ya, ada orang dia tak boleh terima hakikat ni. Mana boleh ustaz, saya ada dalam bank 1 juta, itu duit saya, apa pula duit Allah? Ya, saya bekerja pagi, petang, siang, malam, saya seorang businessman ustaz, botak kepala memikir macam mana nak dapat duit, sampai rambut pun tak sudi nak tumbuh. Ya, pergi pagi balik malam, perah otak, jumpa orang tu, jumpa orang ni, nak dapatkan peluang perniagaan. Alhamdulillah dapat, akhir sekali saya dapat keuntungan. Sekarang ini harta terkumpul saya ada 3 juta. Ini semua kerana usaha saya. Nanti dulu, jangan cakap macam tu. Allah Ta'ala menjawab persoalan ini dalam Al-Quran. Allah tanya kepada para petani, ya, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ni kalau kita pergi ke Tanjung Karang, ke Sabak Bernam, orang yang tanam padi tu, cuba tengok. Allah tanya kepada penanam padi ni, wahai penanam padi, adakah kamu yang menumbuhkan padi ini ataupun Allah? Tanyalah semua wak-wak yang tanam padi dekat Tanjung Karang tu, siapa yang tumbuhkan padi ni? Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala tanya soalan ni? Sebab kadang-kadang petani-petani ni tuan-tuan, dulu saya pernah buat research di zakat pertanian di Tanjung Karang, Sabak Bernam, sampai ke Perak sana. Ya, mengapa zakat pertanian dapat sikit? Anggaran kita boleh dapat dekat 15 juta, tapi tiap-tiap tahun dapatlah 3 juta, 4 juta gitu aja. Jawapannya kerana ramai petani-petani tak faham zakat, tak nak keluar zakat. Ini benda ni 15 tahun dulu. Kita pergi ke rumah mereka, pak cik, banyak dapat padi ni, keluarlah zakat sikit. Ni orang lapar dah datang, kata dia. Dulu masa di Kedah dulu, masa saya mengaji di Pondok Baling, di Lanai dulu, kita budak-budak pondok dulu, orang miskin, ya, ngaji sekolah Atak Rumbia. Bila musim orang tuai padi, kita pergilah ke sawah padi tu. Apa kata petani? Orang lapar dah datang, nak padi kita lah tu. Sebab apa dia kata begitu? Sebab dia rasa padi tu dia tanam, padi tu dia punya, jadi duit yang dapat tu dia punya lah. Apa pula nak bagi pada orang miskin? Apa pula nak keluar zakat? Apa pula nak bagi ke orang? Ni saya punya, saya buat dengan titik peluh saya. Allah kata nanti dulu, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Padi ni kamu yang tumbuhkan ke ataupun kami yang tumbuhkan? Ya, coba tengok seorang petani tuan-tuan, yang dia boleh buat apa dia? Yang dia boleh buat hanyalah pergi ke kedai untuk pilih benih padi. Itu je lah dia boleh buat. Itu pun nak pergi ke kedai itu, dia berjalan tu Allah yang gerakkan. Kalau Allah tak gerakkan, dia takkan dapat sampai ke kedai beli benih padi tu. Dia pun belilah benih padi. Dapat benih padi, dia pun semai di tapak semayan. Ya, Allah tanya, petani,
Kamu campak benih dalam tapak semayan. Nak tanya kamu, siapa tumbuhkan padi di tapak semayan itu? Kamu ke aku? Petani tadi garu kepala, ya Allah, mana boleh aku tumbuhkan? Kalau aku boleh tumbuhkan, aku nak hari ni semai, besok dah boleh ambil lah. Ya Allah, engkau lah yang menumbuhkan padi itu. Allah kata tahu pun. Baik. Petani pun padi di tapak semayan dah naik dah. Dia kena pindahkan ke sawah pula. Dia ambil padi itu letak kat sawah. Cacak. Akhir sekali padi itu pun naik. Allah tanya lagi sekali, petani, dah mula sombong siapa yang tumbuhkan padi ni? Aku ke kamu? Petani kata, ya Allah, kami tak boleh buat apa-apa, ya Allah, engkau yang tumbuhkan. Padi tadi pun menguning, tuan-tuan. Ya, biji-biji padi besar-besar. Esok nak tuai dah. Esok nak tuai, tuan-tuan. Allah tanya, petani, agak-agaknya mampu ke kamu tuai padi ni besok? Apa kata petani? Ya Allah, malam ni ya Allah, kalau kau hantar bapak tikus, tikus dekat sawah padi besar nak kucing, tuan-tuan. Allah kata, wahai petani, jangan sombong. Benih padi aku tumbuhkan. Bila padi ni dah besar, besok kamu nak ketam dia, kamu nak tuai dia. Malam ini aku boleh hantar bapak tikus besar anak kucing makan padi kamu. Aku boleh buat, kata Allah. Malam ini, kata Allah, aku boleh hantar tsunami, hancurkan padi kamu. Malam ini kalau aku nak, aku boleh hantar angin ribut, cabut semua padi-padi kamu. Besok pagi kamu nak tuai, tengok padi dah hancur dah. Aku boleh buat, kata Allah. Petani pun malam tu tidur risau, ya Allah, boleh ke tidak ni, dapat ke tidak hasilnya. Pagi besok bangun tengok padi dia cantik. Allah tanya, siapakah yang menyekat tikus daripada datang? Petani kata, ya Allah, engkau, ya Allah. Siapakah yang menyekat angin ribut dari datang? Petani kata, engkau, ya Allah. Allah kata, sekarang ni nak tanya, padi ni engkau punya ke aku punya? Nampak? Padi ni engkau punya ke aku punya? Daripada benih aku tumbuhkan sampai engkau boleh petik, siapa punya? Petani yang beriman pada Allah kata, ya Allah, nampaknya padi ni bukan aku punya, ya Allah. Daripada benih sampai boleh ketam, semua kerja engkau, ya Allah, bukan kerja aku. Jadi padi ini engkau punya, ya Allah. Allah kata, betul, ini aku punya. Oleh itu, kalau ada orang datang minta zakat, keluar zakat padi. Sebab padi itu bukan kamu punya, aku punya. Cuma aku istikhlaf kepada engkau, aku beri pinjam kepada engkau. Jadi kalau engkau pinjam daripada aku, bermakna padi itu aku punya. Bila aku perintahkan keluar zakat, mesti keluarkan zakat. Supaya juga tuan-tuan yang kerja di pejabat, tiap-tiap bulan cocok kad ATM, keluar tengok 5-6 ribu. Saya dulu masa jadi eksekutif, memang tuan-tuan cocok tiap-tiap bulan keluar, gambar agung warna ungu. Sekarang ni bila dah jadi tok guru pondok, cocok tak keluar, kad yang keluar dia kata kosong kat dalam dia. Tuan-tuan, yang dapat cocok kad ATM dapat duit puluh ribu tu sebulan, Allah tanya, pakcik, duit tu siapa punya tu? Pakcik punya ke saya punya? Saya punya lah, ya Allah. Allah kata, pakcik, yang kau boleh pergi pejabat, sehat tu siapa bagi kesihatan? Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh berjalan, siapa yang buat semua tu? Ya Allah, semuanya engkau, ya Allah. Saya ada kawan tuan-tuan ngaji kat Australia, orang panggil dia ulat buku. Dia punya kelulusan hebat tuan-tuan. Orang kata, engkau ni kalau balik Malaysia kerja cari engkau. Emanglah tuan-tuan, ngaji Australia tu, ya. Tapi tuan-tuan, balik sini tak bekerja. Allah Ta'ala tarik penglihatan dia, dia tengok kertas semua warna putih. Dia ambil bidang accounting. Accountant tengok nombor tak nampak. Apa benda nak jadi accountant? Tak bekerja dia. Nampak? Sijil dah ada, tapi kerja tak dapat. Allah tak bagi kerja. Jadi orang yang perhatikan betul-betul, dia akan memberi jawapan bahawa, ya Allah,
semua harta yang ada dalam poket aku, dalam bank aku, semua Engkau punya ya Allah. Engkau beri pinjam kepada aku. Jadi sebagai menjawab soalan Tuan Pengerusi, harta milik kita atas dunia ni ada ke tak ada? Jawapannya tak ada. Pemilikan mutlak hanya ada pada Allah. Kita hanya meminjam sahaja, Allah beri pinjam saja. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, kalau Allah minta zakat, jangan kedekut nak bayar, sebab bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi pinjam kat kita. Allah tak bagi pinjam kat orang miskin, dia bagi pinjam kat tuan-tuan yang kaya ni. Jadi itu jawapan yang pertama. Ada pun pemilikan harta di akhirat tu, bukan saya lah yang menjawabnya, nak bagi ahli panel kedua pula. Itu saya jawab yang pemilikan harta atas dunia secara mutlaknya tidak ada. Itu pemilikan itu Allah punya. Cumanya tuan-tuan, dari segi fiqahnya pula kita bincang. Kalau kita bincang dalam bab zakat, salah satu daripada syarat-syarat wajib zakat ialah sempurna milik. Ni pun dari segi fiqah. Tadi itu kita bincang dari segi falsafahnya. Dari segi fiqah ada istilah dipanggil sempurna milik. Ustaz, saya ni Ustaz, harta ni bukan saya punya, Allah punya. Jadi nampaknya Ustaz, saya nak derma 3 juta untuk masjid ni. Saya kata pemurahnya Tuan Haji, sebelum derma saya nak tanya sikit, harta ni sempurna, Tuan ada sempurna milik ke? Apa makna sempurna milik ni Tuan? Maksud sempurna milik ialah pertama sekali, harta itu memang harta yang Tuan punya. Dari segi hak pemilikan, Tuan punya. Kita bekerja, kita dapat secara halal, ya, dari segi perundangannya Tuan punya. Okey, boleh derma. Yang kedua, harta yang dikatakan sempurna milik, harta yang datang daripada sumber yang halal. Ya, sebab itu dalam fiqh, orang yang bekerja di kilang-kilang yang haram, pendapatannya daripada sumber yang haram, berjuta banyak mana pun duit dia dalam bank, pemilikan tidak diiktiraf terhadap dia. Sebab itu dia tak boleh keluar zakat. Orang kerja dekat Carlsberg katakan, sebulan berapa gaji dia tu, banyak, tiba-tiba datang nak bayar zakat. Kita kata, Tuan tak boleh bayar zakat sebab harta ni haram, tidak ada sempurna milik. Jadi bermakna sempurna milik dari sudut perundangan, dia mesti ada 2 perkara. Pertama, mesti harta itu halal, datang daripada sumber yang halal. Yang kedua, dari segi kita boleh bertindak terhadap harta tersebut, mana hak kita, ya. Jadi saya dah jawab di 2 sudut tu. Jadi kalau tuan-tuan yang nak berderma, boleh, tapi jangan derma yang orang punya. Saya derma 3 juta, saya punya, jiran saya punya, tak boleh lah. Dia kena sempurna milik. Dan kalau nak berderma, Ustaz, saya derma 3 juta, daripada mana ni? Ini hasil daripada saya menipu ni Ustaz. Itu, saya merompak bank hari tu. Jadi bila kena tangkap, saya sempat tanam duit ni dalam tanah. Lepas kena hukum 10 tahun, saya keluar, saya dah bertobat, saya nak gunakan duit ni untuk bina masjid. Kita kata tak boleh, ini tidak ada sempurna milik. Sebab sempurna milik itu artinya juga ialah benda pendapatan daripada sumber yang halal. Dari sudut fiqahnya begitu, perundangannya, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Huda atas penjelasan kepada tajuk yang kita bincang dan kita bicara pada malam ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat menghayati dan memahami isi kandungan daripada apa yang telah yang bahagia Ustaz sampaikan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, apabila kita melihat kepada harta yang kita milik, ataupun yang Ustaz sebut tadi, kepemilikan yang sempurna yang kita nak sedekah, ataupun yang kita nak sumbangkan, ataupun yang kita nak zakatkan. Jadi kalau kita lihat juga dari segi fiqh, zakat tu maknanya menyuci, kan, untuk nak sucikan harta. Bagaimana tuan-tuan rasa boleh atau tidak kita sucikan harta kita yang Ustaz sebut tadi dengan cara yang tidak bagus, kan? Sebab saya pernah orang cakap dengan saya, Ustaz, saya kerja tak bagus ni Ustaz. Tak apa, nanti saya masukkan semua dalam bank Islam. Kita Islamkan harta tu, kemudian dia suci Ustaz. Pandai kan? Dan yang kedua, dia kata bila kita masukkan bayar zakat, dia bersih lah. Sebab zakat tu maknanya suci, menyucikan harta.
Saya kata kalau macam tu, tuan-tuan lepas makan pergi buang kat tandas, ambil basuh, lepas tu makan balik. Boleh tak? Faham tak? Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di dalam sesi yang pertama ataupun pusingan pertama telah pun dijelaskan kepada kita mengenai harta dan apa yang perlu kita milik dan yang seharus dan sepatutnya kita lakukan terhadap harta yang kita milik. Baik, kita pergi kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Jabbar bin Abdul Qahar yang merupakan juara Imam Muda musim yang ketiga. Terlebih dahulu saya belum ni tak pernah jumpa. Tahniah Ustaz Kenai Berjaya. Walaupun jadi Imam Muda, saya kan kalau nak lantik tak boleh dah Imam Muda, Imam Tua mungkin boleh kot. Saya dengan Ustaz Muda ni, Ustaz, kita Imam Tua kot. Baik Ustaz, apa yang kita sebut tentang harta yang kita milik, sebahagian dari kalangan orang kita Ustaz berpandangan, mereka mengatakan kalau kita bekerja ataupun kita cari nafkah, kita dapat kekayaan. Jadi dengan kekayaan yang kita ada tu, sebahagian dari kalangan masyarakat kita berpandangan dan berpendapat kita kena sedekahkan sebab untuk dapat keuntungan yang lebih. Macam mana Ustaz Nawar? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Terima kasih kepada Ustaz Syukri selaku moderator majlis, Fadil, Ayahanda Ustaz Uda bin Kasim, seterusnya pengerusi dan jawatan kuasa untuk dah ada dekat pengerusi jawatan kuasa kot untuk pembinaan masjid di Setia Alam ini. Seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, mukminin, muslimat dan mukminat rahimakumullahu jami'an. Pertamanya seperti mana yang telah disebutkan oleh Fadil Ustaz Uda tadi, saya hadir bersama dengan panelis lain adalah merupakan sedikit sumbangan kita, kami yang berada di atas pentas ini. Tuan-tuan bayangkan hari ini kita duduk di atas tanah ni yang baru dipecah tanah, kemudian diratakan, tak ada masjid. Kita bayangkan dalam tempoh 2 ke 3 tahun, 4 ke 5 tahun, 6 ke 7 tahun, 8 ke 10 tahun yang akan datang, masjid akan tersergam indah di sini. Kita akan mengingatkan kembali tanah yang dulu kita pernah usahakan daripada awal. Kemudian kita boleh masuk dan kita boleh imarahkan masjid. Dan tentulah dia akan mendatangkan keseronokan yang sangat luar biasa. Saya pun boleh bayang dah masjid ni ada depan ini. Macam kita tengok masjid tempat-tempat lain, Masjid Shah Alam, malah mana-mana masjid, sekolah sekalipun. Saya memang datang macam Ustaz sebut tadi daripada Pondok Lanai. Saya pun datang daripada Sekolah Agama Rakyat yang datang daripada sumbangan orang ramai. Pecah tanah, acara pecah tanah, tengok kosong, tak ada apa. Sebelah kandang babi, sebelah hutan. Kita pun tak terfikir macam manalah gaya nak terbinanya sekolah kat sini ni. Tapi tuan-tuan, daripada sumbangan kita RM1, RM2, RM3, RM4, yang ada duit, beri duit. Yang tak ada duit, dia kerah keringat tenaga dia. Dia boleh sumbang untuk buat pembinaan sekolah, sikit demi sikit, hari demi hari. Dia buat minggu demi minggu. Yang ada idea architecture, dia buat design masjid. Yang ada boleh cari sokongan dana daripada luar, dia cari dana daripada luar. Akhirnya terbina sekolah, terbina masjid. Kemudian diimarahkan dari hari ke hari, diimarahkan dari zaman ke zaman. Dan kita yang tak ada menerima manfaat daripada orang yang menghidupkan kebaikan itu, yang menunjukkan kebaikan. Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk, yang memulakan kebaikan,
dia akan mendapat pahala orang yang melakukan dan mengimarahkan yang pembangunan yang dia buat. Tuan-tuan muslimin muslimat, cuba kita tengok, saya nak buat kesimpulan yang mudah, semua orang tahu bila sebut tentang masjid ni. Bila kita kata Baitullahil Haram ataupun Kaabah Al-Musyrifah, macam mana gambaran kita? Dulu sebelum ada seperti sekarang ni, tuan-tuan pergi sekarang ni, ya Allah, dahsyat. Saya baru lagi balik bulan baru lagi lah, bulan 3. Lagi dahsyat. Pembangunan dia short term, within 4 years, 5 years, kemudian 10 years. Dia punya pembangunan rancak. Dan insya-Allah setelah setiap mataf di sekeliling Masjidil Haram itu semakin luas, 2 kali ganda boleh menempatkan di sekeliling mataf tersebut, termasuk di sa'i dan sebagainya. Macam mana keadaan Baitullah ni? Baitullahil Haram pada asalnya hanya sekadar batu yang Nabi Ibrahim AS datang ke bumi yang gersang, wadi, lembah yang tidak ada apa-apa. Dia datang kat situ, dapat wahyu daripada Allah untuk tempatkan isteri dan anaknya. Lalu bila ditanya oleh anak dan isterinya, kat sini ke kita nak duduk? Nabi Ibrahim kata, ya, kita duduk kat sini dengan wahyu Allah. Akhirnya setelah anaknya membesar, dia bina Kaabah daripada tidak ada apa-apa, nothing. Dia bina Kaabah. Tapi bagaimana dia bina? Cuba kita rujuk suratul Baqarah, ayat juzuk yang pertama. Bila Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dia ajak anak dia sekali, Nabi Ibrahim AS ajak anak dia untuk bina Kaabah. Ajak anak, dia kata bila dah diri kat Kaabah tu, dia panggil anak, wahai anak, mari kita doa pula pada Allah. Kita dah usahakan tenaga kita, keringat kita, kewangan kita. Hari ni kita sama-sama anak beranak doa pada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami ni. Masa tu Nabi Ibrahim dia tak tahu apa yang akan berlaku pada zaman yang akan datang. Dia hanya nampak dia dan keluarganya. Ya Allah, aku bina Kaabah ini, ya Allah, tujuannya untuk generasi akan datang. Terimalah amalanku ni, ya Allah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengasihani. Kemudian disambung lagi doa Nabi Ibrahim ni dengan penuh merintih kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, kau jadikanlah aku dan anakku muslimain, tunduk dan patuh kepada arahanmu. Dengan aku buat Kaabah ni, ya Allah, nak jadikan aku, anak cucu cicitku ni orang yang beribadah kepadamu, mengabdikan diri sepenuhnya kepadamu. Bukan keluarga aku je, cucu zuriatku, termasuk kita, sampai doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Ismail itu sampai kepada kita. Pada hari ini kita juga nak tubuhkan masjid, kita nak bina masjid bersama. Akhirnya apa berlaku kepada Makkah Al-Mukarramah? Masya Allah, orang yang datang ke Mekah, dia bukan melihat Kaabah itu Kaabah, tetapi dia melihat Kaabah itu dengan penuh ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Kaabah itu rahmah, melakukan tawaf di hadapan Kaabah itu rahmah, bersembahyang di hadapan Kaabah itu rahmah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu keberkatan daripada apa yang kita buat. Sebab itu saya yakin setiap yang datang pada hari ini ni, kita tinggalkan keselesaan di rumah, kita tinggalkan, kita dah biasa masjid semayang, masjid-masjid yang mungkin berdekatan di kawasan di Meru, di Kelang dan sebagainya, semata-mata dengan semangat yang cukup kuat, dengan tekad dan nekat yang cukup kuat untuk kita nak bina masjid bersama.
InsyaAllah bila dah naik nanti, ya Allah, kita akan seronok dan kita akan mengalirkan air mata. Maka kita tak akan rasa rugi sampai bila-bila, sebab yang kita buat ini adalah kerana Allah. Kenapa kan tidak? Macam Ustaz sebut tadi, harta yang kita ada ni bukan milik kita. Harta yang kita ada ini adalah untuk ummah, untuk jamaah. Kita tak akan merasa nilai harta itu kalau kita tak kongsikan bersama. Sebab itu nilai harta itu pada memberi. Kan? Macam satu lagu saya duk ingat lagi lah, lagu Al-Arqam. Lama dah, tapi saya buka Al-Arqam, Ustaz. Saya buka Al-Arqam. Tapi lagu-lagu itu ada yang menarik. Bukan milik kita, tiada ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Itu baru sikit. Kalau nak dengar yang asli, kena dapatkan CD yang original. Itu tuan-tuan yang dapatkan. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Sebab itu setiap kali kita memberi, balik pada soalan tadi, apabila kita memberi untuk Allah, apakah Allah tak akan balas balik pada kita? Kita ni, iman kita ni biasanya iman awam. Bila nak buat satu amalan, biasanya nak dapat balasan. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tak tahu fadilat bina masjid ni, kita tak datang. Betul tak tuan-tuan? Fadilat bina masjid ni semua orang suka. Isteri-isteri pun suka. Suruh suami dia bina masjid. Dululah. Sekarang tak boleh lagi lah. Dulu. Sebab fadilat dia. Jadi tuan-tuan, bina masjid ni kalau kita tahu fadilatnya, Masya Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Banyak hadis-hadisnya yang berkaitan dengan pembinaan masjid. Cuma saya nak fokuskan di sini derma itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, bila Allah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta bendanya pada jalan Allah seperti kamathali habbah, seperti